Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey murid-murid, hari ini kita berjumpa lagi bersama Ustaz untuk mempelajari subjek ibadah tahun 2. Sekarang kita masih berada di dalam tajuk najis. Okey. Sekarang unit yang ketiga, murid-murid boleh buka muka surat 14. Tengok buku teks masing-masing. Okey. Unit 3, cara menyucikan tempat terkena najis. Cara menyucikan tempat terkena najis. Kita tengok najis yang pertama iaitu najis mughallazah. Dibubuhkan di dalam kurungan ini, najis mughallazah bermaksud najis berat. Kita ulang balik apa yang kita pelajari pada tajuk yang sudah. Najis berat hanya ada dua sahaja iaitu anjing dan babi, dan apa-apa sahaja yang datang daripada dua haiwan tersebut maka dinamakan najis mughallazah iaitu najis berat. Maka contohnya pada pakaian kita ataupun pada anggota badan kita terkena najis mughallazah iaitu najis berat, contohnya najis anjing. Macam mana kita nak cucikan? Maka di sini diterangkan cara-cara untuk kita menyucikan najis mughallazah. Mari kita tengok. Caranya yang pertama ialah hilangkan najis terlebih dahulu. Contohnya adik-adik terpijak tahi anjing, maka di kasut adik-adik itu perlu buang dahulu najis mughallazah itu. Buang dahulu najis anjing itu, sama ada menggunakan kain ataupun surat khabar ataupun sebagainya. Kita kena hilangkan dahulu najis itu. Kemudian apabila najis itu sudah hilang, kita kena basuh tempat yang terkena najis sebanyak 7 kali. Basuh tempat yang terkena najis tu, kasut kita tu 7 kali. Dalam 7 kali ni, 1 kali menggunakan air yang bercampur tanah. Air tu kita bubuh dalam satu baldi ataupun dalam satu timba. Kita masukkan tanah yang bersih. Sama ada tanah tu warna merah ataupun warna hitam, asalkan dia tanah yang bersih, maka kita gaul. Maka kita tuangkan di atas kasut kita ataupun anggota kita yang terkena najis mughallazah, najis berat itu. Dan 6 kali lagi kita menggunakan air mutlak, air yang bersih lah, air paip ataupun sebagainya. Kita juruskan ke atas kasut kita. Maka kesemuanya menjadikan 6 kali basuhan. 6 kali menggunakan air mutlak, 1 kali menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Okey adik-adik, mari kita tengok video yang Ustaz sudah sediakan. Cara-cara kita nak menyucikan najis mughallazah. Contohnya bola kita terkena tahi anjing. Apa yang perlu kita buat? First kali kita kena hilangkan dahulu najis. Macam biasa, ambil kain ataupun apa-apa, hilangkan. Najis hilang. Kemudian di tempat yang kena najis ni, kena basuh sekali dengan air tanah. Okay, ni air Ustaz dah campur dengan tanah. Kita tuangkan. Tuang kat bola ni. Okey. Kemudian 6 kali dengan air yang bersih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bola kita dah bersih dan boleh dimain semula. Seterusnya yang kedua, najis mutawassithah. Kita ulang balik, najis mutawassithah ini ialah najis pertengahan. Contoh-contohnya ialah banyak seperti tahi ayam, darah, nanah, muntah dan lain-lain lagi yang kita belajar pada pelajaran yang telah lalu. Okey, hari ini kita nak belajar macam mana kita nak menyucikan najis mutawassithah. Contohnya kasut kita terpijak tahi lembu contohnya. Maka apa yang perlu kita buat? Stepnya yang pertama sama sahaja, iaitu kita hilangkan najis terlebih dahulu. Ambil najis tu, hilangkan, sama ada menggunakan kain atau menggunakan surat khabar. Hilangkan dahulu najis itu. Apabila najis sudah hilang, basuh menggunakan air mutlak hingga hilang warna, bau dan rasa pada tempat terkena najis. Yang kedua, kita kena basuh menggunakan air sehinggalah hilang 3 perkara, iaitu warnanya, bau dan rasanya. Maka contohnya tahi ayam itu ataupun tahi lembu itu warna hijau, maka terkena kasut kita. Maka kita kena basuh hinggalah hilang warna hijau itu. Kemudian apabila warna sudah hilang, kita kena bau. Adakah masih bau lagi?
bau busuk ataupun tidak dekat kasut kita. Kalau sudah hilang bau, maka kita tengok pula yang ketiga, rasa. Rasa di sini bukan bermaksud rasa menggunakan lidah, tetapi kita menggunakan jari ataupun tangan kita. Kita pegang tempat yang terkena najis itu, sama ada sudah rasa kesat ataupun belum. Kalau masih lincin, maka bererti mungkin masih terdapat najis di situ. Maka kita kena basuh lagi sehinggalah hilang warna, bau dan rasanya. Okey. Kemudian yang ketiga, sekurang-kurangnya 3 kali basuhan. Kita ambil air tu, kita jurus kat kasut kita sebanyak 3 kali sekurang-kurangnya. Okey. Apabila kita buat langkah-langkah sebegini, maka kasut kita ataupun apa-apa sahaja yang terkena najis mutawassithah itu sudah suci dan bersih dan boleh digunakan. Okey, untuk najis yang kedua iaitu najis mutawassithah. Sekarang di depan ni ada contoh najis. Okey. Apa yang perlu kita buat iaitu first kali kita kena hilangkan dulu najis. Ambil sama ada kain ataupun surat khabar, paper. Buang dulu najis ni. Buang. Okey, dah buang. Buang bagi bersih-bersih Okey, buang kan. Kemudian dah hilangkan najis, ambil air, cuma juruskan saja. Macam tu. Sekurang-kurangnya 3 kali Okey. Okey. Jurus sampai hilang bau, warna dan rasa. Rasa tu kita rasa dengan tangan. Macam ni. Okey, dah tak ada rasa macam ada najis Okey tu, dah bersih. Mudah kan? Okey adik-adik, yang terakhir ialah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni kita ingat balik ialah najis ringan. Najis ringan ada satu sahaja, iaitu air kencing bayi lelaki yang berumur bawah pada 2 tahun dan hanya minum susu ibunya sahaja. Contohnya adik kita, dia terkencing, maka air kencing dia macam mana kita nak sucikan? Dengan syarat adik kita itu berumur 2 tahun ke bawah dan dia lelaki dan dia hanya minum susu ibu kita sahaja, maka najisnya dikira najis ringan. Okey, macam mana cara kita nak sucikannya? First kali, kita hilangkan najis terlebih dahulu. Sama sahaja untuk ketiga-tiga jenis najis, kita kena hilangkan najis terlebih dahulu. Ambil kain, lap airnya. Lap air kencing tu. Kemudian kita renjis air mutlak pada tempat yang terkena najis. Renjis itu maksudnya kita bubuh sikit saja air. Jangan tuang semua. Ambil renjis-renjis. Kemudian dah habis renjis sampai rata semua tempat yang terkena najis itu, kita lap hingga kering. Maka apabila sudah kita buat 3 perkara ini, tempat yang terkena najis itu sudah dikira bersih. Okey, jom kita tengok video yang Ustaz buat. Cara-cara kita nak menyucikan najis mukhaffafah. Okey, sekarang Ustaz nak tunjukkan cara kita menyucikan najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Okey, najis ringan hanya satu je, iaitu air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang minum susu ibunya saja. Okey, ni contoh najis tu. First kali kita kena ambil kain, kita kena hilangkan dulu najis. Letak macam tu, bagi najis dia hilang. Okey, dah hilang kan? Walaupun dah hilang, tapi di sini masih dikira tempat najis. Apa yang perlu kita buat, cuma ambil air. Ni ada air sini. Ambil renjis. Renjis tu kamu buat sini. Renjis banyak-banyak. Tak perlu simbah air. Renjis. Okey. Bila ada renjis banyak, ambil kain yang lain pula. Contoh kain lain yang bersih. Lap. Okey. Lap sampai kering. Maka tempat ni dah dikira suci. Senang kan? Okey, seterusnya mari kita buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 10. Mari kita baca arahan dia. Okey, mari kita baca dia punya arahan. Tulis pernyataan berpandukan gambar.
tulis pernyataan berpandukan gambar. Maksudnya kita tengok gambar ni, kita kena tulis apakah pernyataan dia. Cara membersihkan najis mutawassithah. Okey. Ini adalah pilihan jawapan 1, 2 dan 3. Jadi kita kena susun di tempat-tempat yang kosong ini. Okey, murid-murid. Baju terkena muntah. Baju terkena muntah. Jadi murid-murid perlu cari gambar antara 3 ini, manakah gambar yang menunjukkan baju terkena muntah. Okey. Pernyataan yang kedua, hilangkan najis, iaitu muntah, sekiranya ada. Jadi murid-murid perlu cari gambar. Manakah gambar yang menunjukkan kita sedang menghilangkan muntah. Dan seterusnya, basuh sehingga hilang rasa, warna dan bau. Jadi murid-murid perlu cari gambar di sini. Manakah gambar yang menunjukkan sedang membasuh baju sehingga hilang warna, rasa dan bau. Okey murid-murid. Seterusnya pada muka surat 11, tulis semula cara membersihkan najis mughalladzah. Kita kena tulis semula cara-cara menyucikan najis mughalladzah. Berpandukan soalan di atas ini, kita kena cari 4 jawapan di atas ini. Berpandukan pilihan jawapan di atas ini, kita kena isi di dalam tempat kosong yang ada di bawah. Okey. Kita baca pernyataan yang pertama. Buangkan najis terlebih dahulu. Okey, murid-murid cari di manakah gambar yang menunjukkan dia sedang buang najis. Buang najis mughalladzah. Okey. Pernyataan yang kedua. Basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Okey. Murid-murid cari gambar yang manakah di antara 4 ini menunjukkan dia sedang basuh menggunakan air mutlak. Seterusnya, terkena najis anjing atau babi. Okey, murid-murid cari gambar yang menunjukkan terkena najis anjing ataupun babi. Seterusnya, basuh dengan air mutlak yang bercampur dengan tanah sekali. Seterusnya, murid-murid cari gambar yang manakah menunjukkan perbuatan sedang membasuh dengan menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Seterusnya pada muka surat 12, isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Jadi ada tempat kosong di bawah ni, murid-murid perlu isikan berpandukan jawapan yang ada di atas ini. Yang pertama, lap sampai kering. Lap sampai kering airnya. Manakah gambar yang menunjukkan perbuatan sedang lap air sehingga kering? Yang kedua, lantai terkena najis mukhaffafah. Okey, murid-murid cari gambar yang menunjukkan lantai terkena najis mukhaffafah. Dan yang ketiga, renjis dengan air mutlak secara merata. Okey, murid-murid cari gambar yang menunjukkan perbuatan sedang merenjis air mutlak sehingga rata. Okey, yang terakhir pada muka surat 13, isi tempat kosong dengan perkataan yang diberi. Ini perkataan yang diberi, maka murid-murid perlu isikan tempat kosong yang di bawah ini dengan perkataan yang diberi. Okey, murid-murid boleh ambil pensel dan tuliskan maksudnya pada setiap perkataan yang ustaz akan baca. Di sini ditulisannya dalam tulisan Jawi, maka murid-murid jikalau tidak faham boleh tulis tulisan Rumi di bawahnya ataupun di atasnya. 3. Okey, yang ni mutawassithah. Mutawassithah. Ini berat. Berat. Ini bermaksud najis. Najis. Ini bermaksud ringan. Ringan. Okey. Sekarang kita akan baca soalan di bawah ini. Nombor 1, tempat kosong. Kita kena perlu isikan jawapan yang atas ni. Pilih satu dan letak di sini. Apakah ialah benda-benda yang kotor? Tempat kosong ialah benda-benda yang kotor. Jadi murid-murid perlu pilih 3, mutawassithah, berat, najis, ringan. Letak di sini satu sahaja. Okey. Yang kedua,
Najis terbahagi kepada tempat kosong bahagian. Najis terbahagi kepada tempat kosong bahagian. Yang ketiga, najis mughallazah ialah najis berat. Yang ketiga, najis mughallazah ialah najis yang tempat kosong, iaitu anjing, babi dan keturunan kedua-duanya. Ustaz ulang. Najis mughallazah ialah najis yang tempat kosong, iaitu anjing, babi dan keturunan kedua-duanya. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Najis tempat kosong ialah najis yang sederhana, iaitu najis selain najis mughallazah dan mukhaffafah. Ustaz ulang. Najis tempat kosong ialah najis yang sederhana, iaitu najis selain najis mughallazah dan mukhaffafah. Dan yang terakhir sekali nombor 5. Najis mukhaffafah ialah najis yang tempat kosong, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan selain susu ibu dan berumur belum 2 tahun. Ustaz ulang. Najis mukhaffafah ialah najis yang tempat kosong, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan selain susu ibu dan berumur belum 2 tahun. Okey murid-murid, untuk hari ini itu sahaja yang Ustaz ingin sampaikan. Mudah-mudahan murid-murid dapat memahami dan dapat menjawab soalan yang diberikan di dalam buku itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.